Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 142 ya. 142 yang merupakan subtopik yang terakhir dalam bab yang ke-7, iaitu yang mana Ustaz Mahathir khususkan untuk membincangkan dan menerangkan kekeliruan-kekeliruan dalam perkara akidah, yang mana sebahagian sebenarnya daripada isu-isu ini bukan isu akidah pun, ia lebih kepada isu fiqh ya, isu hukum hakam. Tetapi oleh kerana golongan Wahabi menjadikan ini sebagai isu akidah, maka Ustaz Mahathir masukkan dalam bab akidah. Kat Malaysia sepertinya tak ada yang nak mengaku Wahabi tapi membela Wahabi adalah Wahabi Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi pejuang tauhid, Wahabi penentang bid'ah dan khurafat, Wahabi berpegang dengan Quran dan Sunnah, Wahabi mengikut manhaj salafus soleh. Tapi jangan sewenang-wenang tuduh kami Wahabi. Macam tu pula. Kita kan bangga kalau dianggap sebagai orang yang berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Tapi mereka memuji-muji, mempertahankan aliran Wahabi, tetapi mereka tak suka kalau dianggap sebagai Wahabi walaupun Ahlussunnah wal Jamaah kata mereka. Tapi kalau yang nak lihat bukti-bukti, hujah-hujah, kalau dari segi debat, mungkinlah saya pergi berdebat di Perlis baru ni, nak kata menang tak menang. Sebab seni debat ni, dia seni meyakinkan orang bahawa kita menang. Itu seni debat ya, jadi kita berdepan dengan jurulatih debat. Jadi kenapa saya kata nak kata menang tu tak menang, sebab berjaya pihak sana itu mengheret kita kepada membincangkan isu yang sebenarnya tidak relevan. Jadi kita lambat untuk urasan tu, dan oleh itu berjaya menunjukkan seolah-olah kita ni tidak bersedia sebab tak baca buku. Sedangkan buku yang ditanya itu adalah buku yang tidak ada kaitan dengan tajuk debat, buku tentang satu tokoh, buku yang ada mengandungi maklumat tentang satu orang tokoh, iaitu Ibn Tuman.
Ibn Tumat ni beliau hidup sudah lama sebelum daripada adanya fahaman Wahabi. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan penyokong Wahabi, beliau juga bukan idola Wahabi. Seperti Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi tapi idola Wahabi. Ibn Tumat tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Cuma dibawa dalam debat itu dengan logiknya, bukan Syekh Muhammad Wahab seorang saja yang bunuh orang. Ibn Tumat juga ada bunuh orang. Jadi kalau orang yang boleh berfikir secara rasional, fakta bahawa ada orang lain daripada Wahabi yang melakukan kesalahan tidak berarti Wahabi betul. Ya, sebab hujah-hujah kesesatan Wahabi itu banyak. Jadi kita kata, oh, lain Wahabi pun ada juga bunuh orang. Ini kan tak relevan. Takkan oleh kerana misalnya satu orang mencuri kasut di masjid, katakan, lu kata, kau curi kasut bukan saya seorang. Tok Siap curi juga. Tok Siap dia salahkan juga. Belum tentu lagi betul. Tapi hujah itu saja sudah tidak relevan. Tapi apa pun dalam segi debat itu tak penting. Yang penting nampak kita itu berjaya mengalahkan. Jadi bila saya mengaku saya tak baca buku tentang isu itu, maka itulah yang dimainkan. Jadi tak bolehlah saya kata saya menang debat. Tapi bagi orang yang nak cari kebenaran, yang nak faham isu kenapa kita yakin, kalau kami memang keberatan kalau dituduh Wahabi, sebab memang kami yakin Wahabiyah ini, ideologi ini adalah ideologi yang sesat. Mana bukti-bukti dia? Sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya itu telah dimasukkan dalam slide yang kami gunakan pada tarikh debat tersebut. Boleh tuan-tuan pergi ke page Ahlus Sunnah Wal Jamaah Research Group. Ahlus Sunnah tu dia sambung ejaan dia. Ahlus Sunnah Wal Jamaah Research Group. Beberapa posting selepas daripada dialog itu, kebanyakannya ada kongsi link Dropbox. Just klik di situ, boleh download dan boleh lihat data-data kenapa Wahabiyah itu adalah aliran sesat. Bahkan itulah yang diputuskan oleh sebahagian daripada majlis-majlis fatwa di negara kita, seperti Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah, Perak. Cuma dalam seni debat dia kata tak ada pula dalam fatwa itu mengatakan bahawa Wahabiyah adalah aliran sesat. Tak ada. Yang ada hanya fahaman Wahabi ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan permainan. Dia bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah sesat. Bukan berarti kafir. Kalau bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kita tahu itu akidah yang sesat. Tetapi sebahagian daripada perbezaan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi adalah dalam bab hukum hakam sahaja. Tetapi di pihak sana menganggap dia bab akidah. Contohnya adalah isu hukum menggunakan tangkal atau azimat, disebut sebagai hirs. Jadi ini hukum fiqh, tetapi di sisi mereka, mereka anggap ini akidah. Lalu sesiapa yang memakai tangkal atau azimat secara pukul rata, mereka ini dari segi akidahnya telah syirik kepada Allah, jadi musyrik di sisi mereka. Adapun di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah ada perincian. Bukan makna kata semuanya syirik dan bukan juga semuanya dibolehkan. Ada yang dilarang, ada yang dibenarkan. Soalan, bolehkah menggunakan tangkal atau azimat, hirs dalam bahasa Arab? Jawapan, boleh, tetapi ada syaratnya. Iaitu syaratnya adalah yang tertulis di dalam azimat itu hanyalah Al-Quran dan seumpamanya. Al-Quran boleh, tapi lepas tu nak kena jagalah kemuliaan tulisan Al-Quran tu. Janganlah dibawa masuk ke dalam tandas dan sebagainya. Tapi dari segi hukum boleh. Dan seumpamanya itu adalah seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa yang baik. Itu yang dikatakan seumpamanya. Dan pastikan tidak ada sama sekali tertulis di dalamnya lafaz-lafaz yang tidak jelas. Yang jelas syirik itu memang haram. Dalam azimat itu tertulis perkataan-perkataan yang syirik, tentang berhalanya, tentang apanya, itu jelas haram, syirik. Tetapi ini tidak jelas. Jadi ada lafaz kita pun tak tahu makna apa. Itu pun jangan.
Kerana apa? Kerana bila mengandungi lafaz-lafaz yang tidak jelas ataupun kita kata mentera-mentera, itu boleh jadi lafaz itu mengandungi perkara yang haram dan syirik. Jadi sebab itu dilarang. Kalau yang memang perkataan itu kita faham, memang maknanya itu syirik, itu daripada awal lagi sudah haram. Kan beza ya. Kalau di sisi mereka asal azimat saja syirik, tak kisahlah tulis ayat Quran ke apa ke, azimat saja itu syirik. Ini beza besar sebenarnya. Bila kita kaji balik sebahagian daripada isu yang didebatkan, adalah isu yang dipanggil at-ta'sir, memberi kesan. Jadi pihak sana komplain kerana kata dia Asy'ariyah juga telah menfasihkan orang yang beriktikad bahawa ada di sana apa yang dipanggil al-quwwatul muda'ah, kekuatan yang diletakkan pada makhluk. Maknanya pada air ini ada kekuatan menghilangkan dahaga, pada makanan ada kekuatan yang mengenyangkan, pada ubat ada kekuatan yang menyembuhkan, pada api ada kekuatan yang menghanguskan. Jadi kata dia, kalau macam itu ramai orang jadi fasik. Ini gagal faham. Banyak saya tengok mereka ini bukan tak ada ilmu langsung, mereka ada ilmu. Mereka ada pengetahuan. Cuma sebahagian mereka itu pengetahuan hanya melalui membaca. Mereka kritik saya kerana tak baca. Okeylah, kita terimalah. Ya, mungkin pembacaan kita tu sepatutnya lebih luas lagi, walaupun kami lihat tidak ada kaitan dengan tajuk debat, tapi tak apa. Dia troll kita lain kali banyak baca buku, okeylah. Itu kan nasihat betul lah. Banyak membaca itu bagus. Tetapi membaca tanpa bimbingan ada risiko juga, iaitu risiko salah faham. Jadi dia menyangkakan bahawa kita itu menafikan perkaitan itu. Tidak. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk itu bila begini jadinya. Bila makan jadi kenyang, bila minum air hilang dahaga, bila makan ubat sembuh dari penyakit, bila kena api hangus. Ya, itu tidak dinafikan. Itu adalah dipanggil adat, kebiasaan. Tetapi dari segi akidah, kita kena yakin bahawa yang memberi kesan itu namanya taksir, yang menjadikan kenyang, menjadikan hilang dahaga, menjadikan sembuh penyakit, menjadikan hangus terbakar, hakikatnya adalah Allah. Makhluk itu hanya kita kait secara asbab, kerana kita observe itulah kebiasaan yang berlaku. Maka bila kita lihat ada api, jangan kita pegang, kerana kebiasaannya kalau kita pegang itu mudarat, hangus. Tetapi bukan api yang menghanguskan, dan bukan juga kekuatan yang ada pada api yang menghanguskan. Yang menghanguskan adalah Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan terbukti bila Allah Ta'ala kehendaki, api tidak menghanguskan. Tapi itu jarang berlaku. Misalnya berlaku pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan saja bersentuh dengan api, bahkan dicampak masuk dalam api tidak hangus. Kerana Allah tidak menghanguskan. Bahkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim di situ merasa selesa. Ya na kuni bardan wa salam, wahai api jadilah kamu itu sejuk, bukan sejuk yang sampai menyakitkan, tidak, wa salam, sejahtera. Jadi ada dua level. Satu level dia menafikan taksir daripada Allah itu. Dia mengatakan bahawa bila Allah ciptakan makhluk, maka memang dengan tabiat makhluk itulah dia memberi kesan. Maknanya api itu membakar dengan zatnya, makanan mengenyangkan dengan zatnya, obat menyembuhkan dengan zatnya. Maka itu namanya akidah qadariyah, iaitu sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, orang yang berakidah demikian jadi kafir kerana syirik. Lain daripada kuasa Allah, ada kuasa nasib. Dalam bab mengenyangkan itu kuasa nasib, dalam bab menghanguskan itu kuasa api. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebut majus hazihil ummah al-mukazzibuna bil aqdar. Majusi umat ini adalah golongan yang mendustakan takdir Allah. Bahkan indikasi bahawa mereka ini keluar dari Islam kerana Nabi SAW dalam hadis tersebut berpesan, kalau kamu jumpa dengan mereka jangan beri salam, dan kalau mereka sakit jangan diziarahi,
Dan kalau mereka meninggal dunia, jangan pergi uruskan jenazah dia. Padahal ini semua kan perkara yang kita perlu lakukan dengan orang Islam. Makanya tidak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad yang mengatakan makhluk melakukan dengan zatnya sendiri itu kufur. Yang ada khilaf adalah mereka yang mengatakan Allah jadikan api, bukan api membakar dengan zatnya, tidak, tetapi Allah jadikan pada api itu satu kekuatan untuk membakar. Maka dengan kekuatan yang Allah jadikan itulah api membakar. Maka di situ ada khilaf. Ini namanya Mu'tazilah. Yang tadi itu Qadariyah. Mu'tazilah ni dia pecahan daripada Qadariyah, tapi dia lebih lembut lagi. Tidak ekstrim seperti Qadariyah, tapi masih menyeleweng. Masih ada bid'ah dalam akidah mereka. Jadi bid'ahnya di sini adalah, instead of dia yakin sebagaimana ahli sunnah wal jamaah bahawa yang memberi kesan adalah Allah, dia yakin memberi kesan itu adalah kekuatan yang Allah jadikan pada makhluk itu. Maka sebahagian mengatakan masih kufur. Sebagaimana dia katakan api menghanguskan dengan zatnya, api itu kan makhluk, berarti ada kuasa lain daripada Allah. Maka kalau dia katakan kekuatan yang Allah jadikan pada api itu yang menghanguskan, kekuatan itu juga makhluk. Jadi apa beza? Sama-sama mengatakan makhluk yang memberi kesan, bukan Allah, maka sama-sama syirik. Tetapi pendapat yang asah, yang lebih sahih di kalangan para ulama adalah tidak kufur. Kenapa? Kerana dia masih menisbahkan kepada Allah. Ada keraguan di situ. Bila dia kata kekuatan yang Allah jadikan itu, sepertinya dia masih menisbahkan kepada Allah, taksir itu. Tetapi masih lagi itu akidah yang bid'ah. Tidak jadi kufur, tapi bid'ah yang menyebabkan orang itu menjadi fasik. Kerana bid'ah dalam akidah tidak ada hasanah. Kalau kita masih ingat bab yang pertama tentang bid'ah, kita bagi tahu ulama membahagikan bid'ah asasnya kepada mahmudah terpuji dan juga mazmumah terkeji. Itu tidak termasuk bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam akidah semuanya terkeji. Kerana akidah kita wajib sama seperti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akidah orang Islam tidak pernah berubah semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Yang berubah itu syariat. Syariat Nabi Musa mungkin sedikit berbeza dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau akidah tidak mungkin. Tak mungkinlah misal kata zaman dahulu orang berakidah bahawa Allah itu tidak bersifat qidam. Allah itu wujud selepas tidak wujud. Sekarang baru kita berakidah bahawa Allah itu bersifat qadim, bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan. Tak mungkin. Akidah mesti sama. Dahulu orang boleh berakidah bahawa Allah Ta'ala, kuasa Allah itu terbatas. Tetapi sekarang baru kita berakidah bahawa segala apa yang mungkin, yang tidak mustahil, itu dalam kuasa Allah. Tak boleh. Akidah mesti sama. Bila kita kata bid'ah dalam akidah, berarti akidah itu baru. Berarti akidah itu tak sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkinlah akidah yang tak sama seperti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hasanah ataupun terpuji, tak mungkin. Maka fasiklah orang yang berakidah bahawa Allah jadikan api dan Allah jadikan pada api itu satu kekuatan untuk membakar. Dengan kekuatan untuk membakar itulah maka api itu menghanguskan. Itu bid'ah dalam akidah. Tapi nak macam mana? Akidah kita adalah Allah SWT menjadikan api, dan Allah Ta'ala jugalah yang menjadikan hangus itu. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh saja terkena api tidak hangus. Boleh. Tapi jarang. Jarang inilah namanya khariq lil adah. Perkara yang mencari adat, macam-macam lah. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi karamah, boleh jadi bahkan sihir, istidraj dan sebagainya. Jadi ada tafsil di sini. Kalau hanya kan tertulis ayat Quran, hadis Nabi atau doa-doa yang baik, itu dibenarkan. Tetapi kalau tertulis di situ ayat-ayat yang syirik, itu haram lagi syirik. Ataupun ayat-ayat yang tidak diketahui apa makna dia juga dilarang. Kerana bimbang
yang kita tak faham makna itu sebenarnya mempunyai makna yang haram dan syirik. Tapi penting diingatkan, ini kaitan dengan akidah kita ni, bahawa walaupun dibolehkan menggunakan yang demikian itu, yakni azimat yang tertulis ayat suci Al-Quran, doa dan sebagainya, ia hendaklah disertai dengan iktikad yang benar bahawa yang boleh memberi manfaat dan mendatangkan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Makna itu termasuk dalam usaha ikhtiar saja. Sama macam kita bila makan ubat, kita kena yakin yang menyembuhkan Allah. Habis yang kamu susah makan ubat, kadang tu mahal pula tu obat tu, rawatan sampai ribu-ribu. Dah Allah yang menyembuhkan, relax sajalah. Ya, itu bab hakikat. Bab saya berubat itu usaha ikhtiar, itu namanya asbab. Kalau buang usaha ikhtiar, itu jadi pegangan yang bid'ah juga, namanya Jabariyah. Jabariyah ni dia menafikan usaha ikhtiar. Bagi dia Allah yang menjadikan dan usaha ikhtiar juga Allah juga. Itu tak betul. Allah menjadikan pada manusia itu usaha dan ikhtiar. Bahkan dalam satu ayat Allah menolak dua ekstrim dalam perkara ini, iaitu firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama. Wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Itu menafikan bid'ah akidah Qadariyah. Qadariyah kata kita buat sendiri, Allah jadikan kita saja, lepas tu kita dah automated. Kita buat apa yang kita nak buat, tak ada campur tangan daripada Allah. Bahkan Allah juga tak tahu kita nak buat apa. Sebelum kita buat, Allah juga tidak tahu apa yang kita nak buat. Makanya itu jelas kufur, menafikan kuasa Allah, menafikan ilmu Allah. Dan itu dinafikan oleh Al-Quran, wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Tapi ada satu golongan lagi, dia menafikan usaha ikhtiar, padahal Allah jadikan pada manusia itu usaha dan ikhtiar. Menafikan apa yang Allah ciptakan. Itu Allah sebut id ramaita, ketika mana kamu melontar. Allah nisbahkan balik usaha ikhtiar itu kepada makhluk. Allah nafikan tadi, kalau orang yang menganggap memang makhluk yang buat, bukan Allah. Habis yang sebenar macam mana? Walakinnallaha rama. Akan tetapi hakikatnya Allah lah yang melontar. Kerana Allah yang jadikan kamu, Allah yang jadikan pergerakan kamu, dan Allah yang jadikan sesuatu itu terlontar daripada kedudukan asalnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai orang tu bila dia pakai azimat, dia berkeyakinan azimat itulah yang memberikan dia itu kebaikan, azimat itulah yang menyembuhkan dia dan sebagainya. Tak boleh. Sama sebagaimana tak boleh bila dia makan, dia yakin bahawa makanan itu yang mengenyangkan. Yang ini yang Ustaz Saman Ali kata, ramailah orang jadi fasik macam itu. Mana ada? Kalau kita faham akidah asas, kita tahu nasi tidak mengenyangkan. Kita makan kerana kita mengambil kira asbab, kebiasaan. Jadi asbab ni dia memberi kesan pada hukum. Ya? Saya dah sebut dalam kuliah semalam, bukan kuliah lah, ceramah sempena Isra' Mi'raj, tapi diminta supaya cerita sudut yang berbeza. Kan Isra' Mi'raj ni tiap-tiap tahun sambutannya. Jadi biasanya ceramah tu berkisar sekitar perjalanan Nabi SAW, pengajaran daripada perjalanan itu, kepentingan ibadah solat dan sebagainya. Jadi saya cerita tentang hukum. 3 jenis hukum. Salah satunya hukum adat. Hukum adat ini bukan adat Melayu, adat Cina, adat India, adat Pepatih, adat Temenggung, bukan. Hukum adat is basically observing the connection between cause and effect. Recognizing the causal connection between what happened first and what consequently follow. Ini hukum adat. Jadi bila kita makan, kita observe kita kenyang, maka kita kaitkan makan dengan kenyang. Bila sesuatu terkena benda yang tajam, kita lihat peti luka, maka kita kaitkan kena benda tajam menyebabkan luka. Padahal yang melukakan Allah, yang mengenyangkan Allah. Tapi ia memberi kesan. Jadi saya bagi contoh, kalau satu orang dia marah pada kawan dia, lalu dia tumbuk kawan dia sekali, meninggal hamba Allah. Lalu dia tangkap, dibicarakan di mahkamah, dia baru defend, dia kata saya tidak berniat untuk membunuh dia. Saya tak sangka dengan sekali tumbuk dia meninggal.
Jadi mahkamah masih boleh terima. Kerana dari segi adat kebiasaan, tumbukan biasa tidak sampai menyebabkan orang tu mati. Tengok orang yang boxing tu berkali-kali kena tumbuk. Paling-paling dia KO je kan, tersadai kat tepi gelanggang. Tapi lepas tu boleh bangun lagi. Jarang-jarang lah orang boxing terus meninggal, padahal dia tumbuk tu kuat. Orang boxer bukan orang biasa-biasa, tumbuk pula kena kat kepala. Ya, kadang tu tengok kaki dia tu terus macam bengkok, macam kena tu dah lost, dia hidup lagi. Makanya mahkamah boleh terima defend dia bahawa dia tidak ada niat nak membunuh. Tetapi kalau dia ambil pedang samurai, dia hayun kat leher abang Allah tu, putus kepala, masuk dalam mahkamah, dia kata, yang alih, saya tak ada niat pun nak bunuh dia. Mahkamah tak terima. Kerana mahkamah ambil kira cause and effect, kaitan antara sebab dan musabab. Pedang samurai kebiasaannya kalau kena kepada tubuh manusia melukakan. Maka bila dia datangkan sebab, dia kena tanggung musabab dia. Tak silap saya dalam Undang-Undang Sivil, cuba lihat Seksyen 302, dia akan ambil kira alat yang digunakan tu. Kalau dia mendatangkan sesuatu yang pada kebiasaan dia menyebabkan kematian, dia akan dicas sebagai membunuh. Kalau dia nak bawa defend 304 yang tak sengaja, dia kena menggunakan alat yang kebiasaannya tidak membunuh. Geram kat kawan tu, meninggal. La ilaha illallah, bekas pensel je kot, macam mana boleh meninggal? Itu boleh bawa defend membunuh dengan tidak sengaja. Baik. Mana dalil boleh menggunakan azimat yang tertulis dengan ayat suci Al-Quran? Pertamanya daripada ayat suci Al-Quran sendiri, ya, dalil umum. Kalau mereka payah nak terima dalil umum, mereka nak kalau boleh dalil khusus saja. Nabi SAW bagi tahu, silalah pakai azimat. Jadi kalau boleh nak macam tu. Sedangkan kita berpegang dalil boleh jadi dalil umum. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada ayat Quran itu apa yang menjadi penawar serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu Al-Quran itu dibaca boleh jadi penawar, ditulis boleh jadi penawar. Kan dalam hadis yang lain yang kita telah lihat dahulu, suratul Fatihah dibaca kepada orang yang disengat dengan kalajengking juga sembuh. Disokong oleh hadis menyebutkan bahawa Abdullah bin Amr berkata radhiyallahu anhu, kunna nu'allimu sibyanana al-ayati minal Qur'ani wa man lam yablugh naktubuha ala waraqatin wa nu'allikuha ala sadrihi. Jadi kita orang dewasa biasanya kita lebih kuat jasad dan juga spiritual kita berbanding kanak-kanak. Kanak-kanak fizikal dan juga mental dia, spiritual dia agak lemah. Maka nak dibentengkan dengan ayat Quran. Jadi sebahagian kanak-kanak itu sudah besar. Jadi kami, kata sahabat Nabi, kami dahulu ni mengajar anak-anak kami ayat Quran supaya mereka boleh amal, jadi benteng pada diri mereka. Dan barang siapa yang belum balik, maknanya masih sangat kecil lagi, maka kami menulis ayat-ayat Quran itu di atas kertas dan kami gantung di atas dada mereka. Jadi inilah yang namakan azimat dengan ayat Quran, ditulis dan digantung di dada mereka. Dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, iaitu penyusun Sunan Abi Dawud, berkata, Ra'aitu ala bnin li Ahmada wa huwa saghirun tamiyatan fi raqabatihi fi adib. Ahmad di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi kata Al-Imam Abu Dawud, aku telah melihat tergantung di leher anak kepada Imam Ahmad, anak kecil beliau, iaitu satu azimat di adib. Tamiyatan ini adalah azimat, tapi azimat yang tertulis ayat Quran lah. Bahkan tokoh idola Wahabi
iaitu Syekh Ibn Taimiyah, beliau membenarkan menggunakan tangkal ataupun azimat. Jadi sekarang ni kita lebih selesa lah guna istilah Wahabi ya, sebab sepertinya tak ada Wahabi di Malaysia sepertinya. Wallahu a'lam. Yang ada hanya pembela-pembela Wahabi saja. Jadi dia tak bolehlah kata kau ni asyik sebut Wahabi, tak ada kena dengan kamu. Kamu kan bukan Wahabi. Kamu hanya membela Wahabi. Ya. Jadi Syekh Ibn Taimiyah ini beliau bukan Wahabi, beliau hidup lebih kurang 400 tahun sebelum daripada bangkitnya gerakan Wahabi. Cuma beliau ni adalah idola yang menjadi rujukan dan juga ikutan golongan Wahabi. Tapi Ustaz Mahathir pun tak sebut ni. Syekh Ibn Taimiyah kata beliau yang selalu dirujuk oleh golongan tertentu. Yang mengharamkan menggunakan tangkal atau azimat, beliau sendiri membolehkan. Al-Imam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar pada sahabat doa, yang mana doa itu dibaca ketika dalam keadaan takut dan keluh kesah. Kita kan manusia ni lemah. Oleh kerana kelemahan kita ada ketakutan bahawa berlaku pada kita benda-benda yang tak baik. Dan kadang-kadang kita pun tak tahu, kita rasa keluh kesah, kita rasa tak sedap hati, kan macam tu. Maka Nabi SAW ajar dalam keadaan macam itu, takut atau keluh kesah, baca doa ini. Jadi baca doa itu tidak ada masalah lah ya. Kita dengan Wahabi berdoa tu setakat berdoa tak ada masalah, sama. Cuma apa doa yang dibaca itu? A'udhu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatina wa ayyahdurun. Pendek saja. A'udhu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Min ghadabihi, berlindung daripada kemurkaannya. Wa syarri ibadihi, dan berlindung daripada kejahatan hamba-hamba Allah. Ada hamba-hamba Allah ni jahat. Dia memang nak jatuhkan kita. Dia memang nak fitnah kita. Kenapa? Hasad dengki. Jadi ini biasa. Jadi kita minta lindung dengan Allah lah. Kita manusia ni lemah. Wa min hamazati syayatin, dan minta lindung daripada tipu daya syaitan. Wa ayyahdurun, dan minta lindung daripada syaitan tu hadir duduk dengan kita. Sebab syaitan ini kita tahulah dia memang niat jahat dengan kita. Selepas itu Syekh Ibn Taimiyah menulis, adalah Abdullah bin Ammar bin Al-As mengajar doa ini kepada anak-anaknya yang sudah berakal, yang dah besar, dia ajar baca doa ni. Sementara yang belum berakal, dia akan menjadikan tangkal di leher anaknya. Jadi mungkin orang kata, ini untuk budak-budak. Ya sama. Budak-budak pun kita tak boleh bagi dia buat benda syirik. Kalau memang gantung tangkal itu syirik, sebagaimana yang didakwa oleh Wahabi, bolehkah kita buat benda syirik pada anak kita? Tak boleh. Dia budak-budak lagi, tak apalah, dia sujud tak berhala, tak apa, dia budak-budak, tak boleh. Kalau syirik, budak-budak lah, kita pada kecil kita nak ajar dia, jangan sujud pada berhala ni, syirik. Jadi begitu ya, walaupun cerita ni tentang menggantungkan tangkal pada leher kanak-kanak, tetapi itu memastikan bahawa perbuatan itu tidak haram dan tidak syirik. Kerana kalau haram dan syirik kita lakukan kepada anak-anak juga tidak boleh hukumnya. Selesai. Jadi next insya-Allah dia akan jadi makin ringan. Kita akan masuk bab fiqh. Bab akidah ni dia berat sikit. Bab fiqh tu dia ringan tetapi dia banyak khilaf. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam lain. Sesama ahli sunnah wal jamaah. Ya, sesama ahli sunnah wal jamaah juga ada banyak khilaf dalam bab fiqh. Antaranya hukum menyentuh kulit perempuan yang ajnabiyah. Apa maksud ajnabiyah? Asalnya foreigner. Bukan. Maksud di sini yang bukan mahram. Sebenarnya Ustaz Mahathir tak nak bincang hukum tu. Hukum bersentuh perempuan bukan mahram dengan sengaja tanpa hajat yang dibenarkan syarak itu kan haram. Tapi maksud Ustaz Mahathir adalah, adakah bersentuh itu membatalkan wudu atau tidak? Sebab kebelakangan ini orang kata yang kita duk pegang batal wudu ni tak betul. Yang betulnya tak batal wudu pun, tak ada masalah pegang isteri apa semua, lepas tu sembahyang tak payah ambil wudu.
Itu tujuan Ustaz Mahathir maksudkan, supaya dapat diberi penjelasan tentang isu ini. Wallahu a'lam. Ada sekarang soalan kalau saya mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.